Tragedi cerun runtuh di Batang Kali, Selangor yang mengorbankan pengunjung tapak perkemahan Fathers Organic Farm telah menimbulkan pelbagai tanda tanya dan tidak kurang juga saling menuding jari. Majalah 3 mendapatkan pihak Jabatan Mineral dan Geosains Selangor Wilayah Persekutuan yang membuat penilaian di lokasi kejadian untuk mencari jawapan terperinci. Pada awal kita buat penilaian dan kita dapati cerun ini runtuh sebenarnya bermula di bahagian kaki cerun. Kaki cerun itu berada lebih kurang 30 meter daripada paras jalan. Jadi dia 30 meter di bawah dan di kawasan kaki cerun itu dipenuhi oleh pokok-pokok dan tak ada siapa yang nampak lah. Jadi keadaan tanah situ dia adanya punca sungai. Punca sungai itu tanpa disedari semasa membuat pembinaan jalan dahulu, mereka tak dapat kena pasti ada punca sungai sebab dia terlalu halus. Sebagai pertambakan telah menimbus punca sungai berkenaan. Jadi aliran itu tetap berlaku di bahagian belakang ataupun oversaturated, dia akan mula pecah dan keluar. Apabila air itu keluar, dia akan tarik sekali butiran tanah yang ada di sekelilingnya dan makin lama makin membesarlah hakisan itu. Bisnes utama iaitu pengurangan risiko. Runtuhan ini telah dikesan berlaku sebanyak 2 kali berselang antara 20 hingga 30 minit. Jasad cerun yang runtuh itu kami kena pasti mempunyai crown sepanjang kira-kira 120 meter. Dan bahagian yang ada bermula punca air itu kira-kira 30 meter di bahagian bawah. Jadi tak ada siapa yang nampak dan ianya berada jauh daripada kawasan farm itu. Jadi pihak farm pun tak ada siapa yang nak perasan kat itu sebab itu dipenuhi pokok. Sebab itu memang dah pokok-pokok semua jadi dah tumbuh sebab jalan ini dibangun tahun 1994. Di bahagian cerun itu juga mempunyai batu-batu bersaiz kobel yang besar-besar. Yang ini semula jadi berada di situlah. Tapi masa mereka buat tambakan, batu-batu tu mungkin berada di situ juga. Jadi apabila tanah dan batu ini mula bergerak, dia akan drag semua jasad tanah yang ada di atasnya. Jadi bila dia turun, dia akan tarik semua apa-apa bahan yang ada di sekeliling dalam laluannya, dia akan bawa sekali. Itulah menyebabkan bahan tanah hakisan itu sampai di bahagian bawah begitu banyak sekali. Bom jangka yang tertimbun sekian lama ini akhirnya meletus dan dianggarkan membawa bebanan tanah sebanyak 1 juta tan. Kini pelbagai agensi telah dikerahkan untuk membuat pemetaan. Di bahagian crown, di bahagian atas cerun itu pihak JKR telah memasang sensor. Di sepanjang 120 meter tadi ada beberapa sensor dipasang dan dimonitor secara real time 24 jam. Manakala di bahagian bawah, JMG bekerjasama dengan pihak JUPEM. JMG lebih awal masuk ke dalam kawasan badan runtuhan itu, kita tentukan di mana poin yang terbaik untuk nak diletakkan sensor. Sensor dalam konteks ini kita cadangkan diletakkan berbentuk prisma, target untuk dibuat survey. Jadi kita dah identify 3 lokasi dan pihak JUPEM datang memasangkan dia punya prisma dan juga theodolite untuk nak survey. Jadi apa-apa pergerakan di bahagian tengah akan dikesan oleh theodolite ini. Jadi kita punya pasukan penyelamat berada jauh di bahagian bawah. Sekiranya ada apa-apa pergerakan pasukan penyelamat, kita boleh bagi maklumat awal kepada pasukan penyelamat untuk memastikan keselamatan mereka lah. Sejak 4 hari SAR dilancarkan, ada 48 jam yang memberi tekanan kepada pasukan penyelamat kerana tidak menjumpai sebarang mangsa. Namun ini tidak mematahkan semangat mereka untuk meneruskan operasi pencarian. Setiap langkah mereka diiring doa dan harapan ahli keluarga yang menanti. 19 Disember 2022. Selepas 4 hari di zon merah bersama ratusan media lain, hari ini
Penerbit kanan majalah 3, Christine Lee Mei Chin, memasuki Ground Zero untuk melihat sendiri runtuhan yang telah menelan 31 nyawa. Bersama 4 lagi wakil media lain, kami diberi masa 1 jam untuk merakam gambaran dan cabaran sebenar dihadapi pasukan petugas. Pandangan pertama yang menarik perhatian adalah aliran air yang banyak di pinggir tanah runtuhan dan lautan Selut. Ia kesan daripada hujan dan punca mata air. Ini memberi risiko dan menyebabkan pergerakan terbatas. Yang berlaku sekarang adalah pihak media yang terkandas dalam Selut. Termasuk saya. Sebanyak 2 kali saya tenggelam dalam tanah yang lembik. Ketika kaki kami mulai terbenam di dalam Selut, terbayanglah kesukaran dan keadaan mangsa yang tertimbus kerana cengkaman Selut sangatlah kuat. Walau bagaimanapun, cabaran yang dilalui tidak mematahkan semangat kami untuk merakam setiap detik di Ground Zero. Pandangan mata seterusnya tertumpu pada kerja-kerja jengkaut yang memunggah tanah dan saki-baki kebun sayur yang diusahakan Father's Organic Farm. Setakat ini, masih tiada jawapan sehingga bilakah operasi SAR akan ditamatkan kerana masih ada mangsa belum ditemui. Okey, berdasarkan tempoh masa ini, kita akan berbincang dengan pihak berkuasa ataupun dengan pihak polis dan lain agensi yang terlibat untuk menentukan satu tarikh yang sesuai untuk kita hentikan. Tapi setakat ini kita masih meneruskan, berkemungkinan akan lebih daripada 5 hari jika masih lagi mangsa tidak ditemui. Sebab kita nak, kalau boleh, mangsa itu secara keseluruhannya ditemui lah. Lensa kamera majalah 3 juga berjaya merakam penggunaan Ground Penetrating Radar dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Gelombang radar dari alat ini dapat menembusi tanah sedalam 5 meter. Okey, itu apa benda? Okay, ini alat pengasan baru ni, dia boleh detect. So sekarang kita guna ni, kita detect ada apa-apa benda. So sekarang kita spesifik untuk tulang lah, rangka tulang. So kalau ada rangka tulang, dia akan notify. Bila dekat handphone atau dengan skrin dekat tidak satu kan, so dia akan detect. Bagaikan hanya sekelip mata, sejam telah berlalu. Kami perlu keluar dari Ground Zero. Kehadiran di kawasan SAR ini dapat memberi gambaran jelas mengenai cabaran getir pasukan penyelamat. Malah, untuk keluar dari lokasi ini saja, kami terpaksa dibawa menaiki jengkaut sebanyak 2 kali kerana risiko terbenam ke dalam Selut. Untuk dipindahkan ke tempat yang tidak berselut. Tidak lama selepas kami keluar, 2 jengkaut milik 91 Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD dibawa masuk ke Ground Zero untuk memperhebat operasi SAR.